Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ustaz, saya ada kemusykilan lah Ustaz. Ya. Mak saya, ayah saya dah tua. Jadi Ya. Ramadan baru-baru ni mereka tak dapat berpuasa sebab tua Ustaz. Jadi macam mana tu Ustaz? Oh, tak boleh puasa sebab dah tua. Kebetulan inilah tajuk kita nak bincang hari ni. Jom kita masuk kelas. Jom Ustaz, saya nak tahu ni. Jom masuk kelas. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij Didik TV KPM. Antum ma'i Syafiqah Hanafiah. Wa kaifa halukum jami'an? Allahu yuftah alaikum. Amin amin ya rabbal alamin. Al-yawm fi slot menengah rendah insya-Allah sanata'allam 'anis syariah. Dengan topik kita yang lebih khusus iaitu berkenaan dengan qada, fidyah dan kafarah. Dan bersama dengan kita di studio, ma'ana fi studio Ustaz min Sekolah Agama Menengah Rawang Selangor, Ustaz Muhammad Haidir Samsudin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz sihat? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah jami'an. Masya-Allah. Jadi Ustaz, laisa ana wa anta faqat walakin hunaka at-talamis min Sekolah Agama Menengah Rawang juga Ustaz. Mungkin kita nak memperkenalkan adik-adik kita yang berada di Google Meet. Jadi Ustaz boleh memperkenalkan mereka. Alhamdulillah. Makna insyaAllah Zul Ikhwan wa Anis wa Hasha wa soal lagi apa? Muzainah. Nasid. Asif. Seorang lagi ada. Zul apa tu? Nick Muhammad Fawaz. Sebab sebahagian daripada mereka saya tak ajar kelas mereka. Itu saya tak berapa ingat nama. Okey, baik. Itu dia murid-murid yang akan bersama dengan kita dalam kelas kita pada hari ini. Jadi Ustaz, tentang qada, fidyah dan juga kafarah. Apa yang kita nak belajar Ustaz? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah darsuna al-yawm muta'alliq an mawdu' qada as-saum. Itu yang penting, qada as-saum wal fidyah wal kafarah. Maksudnya fidyah saum, fidyah puasa dan kafarah puasa. Baik. Ini adalah berkaitan dengan orang yang tidak mampu ataupun tidak boleh berpuasa atau tertinggal puasa pada bulan Ramadan. Dia tidak boleh mengabaikannya begitu saja, tapi dia sama ada dia kena ganti pada hari lain ataupun dia kena ganti berserta dengan fidyah, iaitu hukuman ataupun kafarah, denda. Itu yang kita nak belajar. Bagaimana keadaan orang yang kena qada sahaja, qada berserta dengan fidyah dan qada berserta dengan kafarah. Jadi kan Ustaz tadi yang mak dengan ayah saya tua tu contohnya lah kan Ustaz. Gini tadi tu. Ya, itulah kaitannya. InsyaAllah. Itulah kaitannya. InsyaAllah Okay. kita akan belajar. Silakan Ustaz. Baik. Ini dia punya DSK, document standardnya. Jadi dia bukanlah satu hukum yang dibuat oleh para ulama, akan tetapi qada puasa serta fidyah dan kafarah ni ada dalilnya. Bagi qada puasa dan fidyah puasa, dia terangkum di dalam satu dalil ayat Al-Quran surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairan lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Saya rasa pelajar Sekolah Agama Menengah Rawang dia mahir bahasa Arab. Boleh tak kalau kamu terjemahkan? Boleh adik-adik? Siapa nak? Boleh boleh buka mic. Angkat tangan, buka mic. Tak dengar. Okey, ada yang nak menjawab? Mungkin Fatimah Zahra. Fatimah Zahra.
Mungkin. Boleh buka mic tu? Okey, silakan. Alhamdulillah. On mic. Maka siapa antara kamu yang sakit atau dalam musafir, Bagus. maka hendaklah dia kira beberapa hari kena kodok pada hari yang lain. Bagi orang yang tidak mampu kodok, maka hendaklah ia membayar fidyah dengan memberi makan kepada orang miskin. Siapa yang memberi lebih dari kadar sepatutnya, maka itulah yang terbaik baginya. Jika kamu Mumtaz. puasi, maka Bagus. itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Ahsanti. Mumtaz jiddan. Bagus. Tamam. Alhamdulillah. Baik. Ini adalah dalil qada dan fidyah. Di mana syahid ataupun wajah dilalah kepada qada daripada ayat ni. Di mana dia punya potongan yang menjadi wajah dilalah ni. Ni Anis mesti tahu ni Anis. Perempuan lagi ya. Kita tak tanya. Okey, jadi siapa yang nak menjawab wajhun dilalah Ustaz Wajah dilalah ataupun syahidnya. Okey, silakan. Mungkin kita boleh Anis Marsha. Mana dia wajah dilalahnya? Boleh. Okey, silakan. Saya Wajhun dilalah. Kepada qada. Qadanya. Mana wajah dilalah qadanya? Tak pasti ya. Kalau Fawaz atau tak Fawaz? Fawaz boleh? Boleh Fawaz. Tak pasti juga. Okey, tak apalah. Iaitu pada kalimah fa'iddatun min ayyamin ukhar. Itu dia punya potongan yang menjadi wajah dilalah daripada ayat ini. Ayat ini panjang, tapi wajah dilalah ni di mana? Yang menyatakan bahawa qada tu ialah wajib. Iaitu pada fa'iddatun, iaitu gantikan pada hari yang lain. Okey, itu dia punya dalil atau wajah dilalah kepada hukum qada. Baik. Ada tak dalil fidyah daripada ayat ni? Mana wajah dilalah dia? Adik-adik, ada dalil fidyah daripada ayat tersebut? Atau Aisyah tu mengangguk-angguk tu? Okey, silakan. daripada fidyah pula, fidyatul ta'am miskin. Bagus. Tepat sekali Aisyah. Iaitulah perkataan fidyah. Fidyah iaitulah fidyah. Hukuman iaitulah dengan memberi makan kepada orang miskin. Itulah dalilnya. Ahsantum. Bagus. Manakala bagi dalil bagi kafarah panjang. Namun secara umum ceritanya ialah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan bahawa seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata halaktu, aku dah binasa dah, dia kata. Maka Nabi kata, apa pasal kau binasa? Lebih kurang begitulah. Aku telah waqa'tu mestubuhi isteri aku dalam keadaan berpuasa, kan? Maka Nabi kata hukumannya bebaskan hamba. Kemudiannya aku tak ada hamba, dia kata. Kemudiannya Nabi kata macam tu kau puasa 2 bulan berturut-turut. Maka dia kata aku tak mampu. Kemudian Nabi kata engkau ada sebarang makanan yang boleh diberi kepada fakir miskin? Maka dia kata tak ada. Sebab aku paling miskin sekali di Madinah. Maka Nabi pun secara ringkaslah mendatangkan satu bekas tamar dalam satu bekas. Maka Nabi berkata, mana orang yang bertanya masalah tadi? Maka orang tu berkata, aku ya Rasulullah, aku di sini. Ambillah tamar ini dan bersedekahlah. Pergi sedekah. Jadi lelaki itu kata, tak ada orang lebih fakir daripada aku lagi. Maka Nabi pun kata secara umumnya, pergilah bersedekah kepada ahli keluarga engkau. Jadi syahid ataupun wajah dilalah sini ialah antasuma syahraini mutatabi'aini, dalam keadaan sekarang ini tak ada hamba untuk dibebas, maka berpuasalah 2 bulan berturut-turut. Kalau dah tak ada juga tak ada juga kemampuan kita untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka ganti dengan bersedekah makanan setiap satu hari dengan satu cupak makanan. Baik, itu dia dalil masyru'iyah berkenaan dengan kafarah, diyah dan juga qada. Jadi jom adik-adik kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini Didik TV KPM.
KPM. Ahlan wa sahlan, antum ma'ana fi Didik TV KPM fi slot menengah rendah. Al-yawm nata'allam 'ani asy-syari'ah tahta al-mawdu' qada, fidyah dan kafarah. Jadi Ustaz, bila kita berbicara tentang qada, fidyah, kafarah ni, apa maksud dia Ustaz? Persilakan. Alhamdulillah. Kita menerangkan tentang pengertian qada sebab semua itu adalah istilah-istilah kan. Dan kita akan terangkan satu persatu insya-Allah. InsyaAllah. Silakan. Pertama, qada. Dari segi bahasa, qada ni lawan kepada ada'. Ada' tu tunai. Kalau kita solat, usalli farda zuhri arba' raka'atin adaan. Adaan tu tunai. Begitu. Jadi lawan kepada tunai ada' ialah qada. Tak semayang zuhur kena qada. Contoh kan. Tak puasa qada. Itu dari segi bahasa. Dalam buku teks kita, dia ada 3 takrif. Lughatan, kemudian al-qada syar'an. Al-qada syar'an. Tapi awas ya. Jangan kita menghafal bersungguh qada syar'an tu sebab itu tak ada soal. Yang kita belajar ialah qada us-saum. Qada puasa dari segi syarak. Tapi kita sentuh untuk pengetahuan kan. Jadi qada ni dari segi syaraknya berarti fi'lul ibadah, melakukan ibadah di luar waktu. Fi'lul ibadah kharijul waqti al-muhaddad. Al-muhaddad Tapi yang kita nak belajar, yang kita kena hafal ialah qada'us saum. Apa dia belajar? Apa dia tajuk dia? Apa dia tajuk dia, Adik? Qada'us saum. Boleh? Qada'us saum. Qada'us saum syar'an. Kena sebut tu. Kalau tidak nanti kita sebut qada' kita hafal yang qada' syar'an. Okay. Yang kita nak belajar apa? Qada' as-saum. Qada' as-saum. Bukan qada' syar'an. Okey. Faham? Jadi bermaksud siapa boleh baca tu? Qada' saum syar'an. Cuba baca. Siapa nak baca? Mungkin boleh Nik Muhammad Fawaz. Boleh, Adik? Baik. Okey, silakan. Ayyasumu man wujiba fi haqqihi al-qada'i ba'da intiha Ramadan wa ba'da yaumil 'id. Bagus. Bagus. Fawaz. Betul, Fawaz. Fawaz. Alhamdulillah. Cumanya baris tu ada silap sikit lah. Tak apa. Nanti kita boleh perbaiki ya dalam kelas. Jadi ayasuma kan antu huruf nasab. Okey. Man wajaba fi haqqihi, man wajaba fi'il madian al-qada. Hendaklah berpuasa bagi orang yang wajib ke atasnya qada. Maknanya dia kena berpuasa sebab dia kena qada. Begitu maksud dia kan? Okey. Ba'da intihai Ramadan wa ba'da yaumi al-Aid tu, itu dia cerita pasal apa tu? Siapa boleh jawab? Cerita tentang apa? Mungkin boleh Wan Zulikhwan cerita tentang apa tu, Adik? Senyum-senyum. Boleh? Ke kita nak minta Muzainah bantu? Muzainah boleh bantu? Buka mic. Mic tak buka. Okey, silakan. Buka mic. Berkenaan dengan apa tu, Adik? Berkaitan dengan waktu. Okey. Berkaitan dengan waktu. Ni budak-budak ni gabra sebenarnya, dia pandai dah ni. Berkaitan dengan waktu. Okey. Bilakah waktu qada itu? Ada 2 waktu situ? Selepas Ada 2 waktu kat situ. Okey, apa dia? Bagus. Apa 3 waktu tu? Yang pertama, selepas habis bulan Ramadan. Yes, bagus. Yang kedua, selepas Hari Raya. Sebelah Hari Raya apa tu agaknya? Hari Raya ada 2. Orang Islam Hari Raya ada 2. Hari Raya Aidilfitri. Baik. Okey. Boleh? Jadi bila kau waktu qada? Bila waktu qada? Selepas bulan Ramadan. Betul, Adik? Selepas bulan Ramadan dan Lepas Hari Raya. selepas Hari Raya. Okey. Kena habis dulu bulan Ramadan baru dan habis Hari Raya. Tak boleh kita qada Hari Raya. Okey.
Okey, Boleh? Ustaz. Okey, itu takrif qada us-saum. Boleh ulang? Siapa nak ulang? Sekali lagi dengan baris yang betul. Siapa? Okey, mungkin Fatimah Zahra boleh? Fatimah Zahra. Boleh. An yut'im an kulli yawmin muddan min ghalibi qutil balad tatasaddaqu bihi 'alal fuqara wal masakin. Itu takrif apa? Woi, itulah takrif fidyah. Ni takrif qada. Astagfirullahalazim. Okey, tak apa dah. Hebat ustaz dia. Dia Evan dia gambar tu tengok macam muka dia menggigil-gigil. Tak apa. Relax. Tak ada apa. Okey. Okey. Kita pergi kepada takrif al-fidyah. Fidyah apa ke fidyah tu? Dari segi bahasa ialah ma yuqaddamu min malin au nahwihi li takhlisi muftadi. Apa yang kita persembahkan atau berikan daripada harta kan, harta yang kita bagikan untuk melepaskan diri. Kan, untuk melepaskan diri kita daripada tanggungjawab ataupun daripada dosa. Tanggungjawab atau dosa kalau kita tak bagi, kita berdosa. Fidyah ni kita kena bagi harta sebagai ganti kepada kewajipan. Okey, faham? Itu dari segi apa tadi? Dari segi Lughatan. bahasa. Bagus. Fidyah syar'an ni, adakah ini yang dimaksud yang kita nak belajar pada hari ni? Fidyah syar'an? Ini kita nak adakah belajar. Tidak. Tu Anis geleng kepala. Apa yang kita nak belajar ialah fidyah tu saum pandai. Okey, dah elok dah. Elok. Mana ada perhatian kan. Jadi fidyah dari segi syaraknya ialah apa yang kita berikan kerana Allah, lillah, kan. Berikan kerana Allah jazaan sebagai apa ni, balasan lah ataupun hukuman lah. Hukuman kerana gagalnya kita melaksanakan ibadah tu kan. Kita tak boleh nak laksanakan, kita ganti dengan fidyah. Mengapa tak dapat laksanakan? Kerana kita ada uzur kan. Seperti macam Ustazah punya mak Jimmy tadilah. kan, macam kita punya Maknanya Ustaz kalau contoh tua, ada sakit, macam tu kena bayar fidyah ke Ustaz? kena bayar fidyah lah kalau dia tidak mampu untuk berpuasa untuk selamanya kan. Tapi kalau dia mampu qada, dia kena qada. Kalau contoh dia sakit-sakit, lepas tu dia sihat. Dia sihat, kena So, dia kena qada. qada. Kan. Ini bagi orang tidak ada harapan untuk sembuh, maka diganti dengan fidyah. Gitu. Okey. Jadi yang kita nak belajar ialah fidyatus saum, iaitulah fidyah puasa. Apa dia tu? Ayyut'ima an kulli yaumin muddan. Dia memberi makan setiap satu hari, dia tidak berpuasa itu tadi dengan satu mud. Mud tu ialah cupak. Kan? Satu hari dia tidak boleh berpuasa, maka dendanya ialah satu cupak makanan. Okey. Makanan, apa-apa makanan ke? Tak. Dia bukan sebarang makanan, tapi min ghalibi qutil balad. Apa dia min ghalibi qutil balad tu? Siapa faham? Siapa yang faham? Boleh angkat tangan. Okey, silakan. Anis, bagus Anis. Apa dia Anis? Makanan asasi milik negara. Makanan asasi. Makanan asasi. Bagus. Betul. Wah. Ya, bagus. Betul. Bagi Malaysia, nasi. Bagi negara yang makan gandum lah. Roti. Gandum lah ya. Takkan roti kan. Gandum. Nak ukur dia punya cupak, gantang, kilo kan. Jadi yang dia punya bahan mentah dia. Tapi kalau negara Ghana dia makan pisang, makanan asasi. Dia bayar fidyah pakai apa? Pakai pisang. Pakai pisang juga. Pakai pisang juga sebab makanan asasi dia pisang. Maknanya melihat kepada negara tersebut. Makanan asasi dia apa? Makanan asasi dia apa? Kalau Nigeria dia makan jagung. Jadi kita bagi jagung lah. Jagung. Macam dalam tu bentuk ya. yang mereka makan. Bentuk yang mereka makan kan.
Okey. Okey. Dia memberi makan makanan asasi itu satu cupak satu hari dia tidak berpuasa. Dia memberi makan kepada siapa? Beri makan kepada siapa tu? Miskin. Yes, bagus. Ya tasaddaq bihi alal fuqara wal masakin. Dia bersedekah kepada fuqara dan masakin. Okey. Tapi kan kalau dia memberi makan tu dia bagi makan nasi. Adakah memenuhi syarat dia memberi fidyah? Dia bagi makan satu hari dengan nasi satu bungkus ke atau satu hari punya makan ke, adakah memenuhi syarat memberi fidyah? Dia ganti beras tu dengan nasi. Penuhi syarat ke adik-adik? Ada yang anggut tu, Ustaz? Penuh syarat. Siapa yang anggut tu? Okey. Jawapannya tidak. Tidak. Sebab apa? Nasi itu sekadar sepinggan. Tapi kalau makanan asasi itu beras dengan satu cupak tu mungkin boleh makan 2-3 kali. Atau 3-4 kali. Tapi kalau satu pinggan makan habis. Begitu. Faham? Kan? Okey. Baik. Berbeza kalau tamar kan. Itu memang itulah tamar lah. Dia memang makan dan diolah pun itulah tamarnya. Kalau nasi dikembang. Okey. Begitu. Okey, itu tentang fidyah. Kemudian kita pergi kepada apa itu? Ta'rif kafarah kan? Kafarah. Dalam segi bahasa, kafarah tu apa dia? Siapa boleh baca? Okey, siapa nak baca? Boleh angkat tangan. Boleh? Asatru. Adik. Okey. Atau asitru. 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 Atau asatru. Okey? Okey. Itu segi bahasa, iaitu tutup kan? Menutup. Tutup apa? Sebab ada keaiban, kesalahan kan? Kena tutup kesalahan tu. Takkan nak tunjuk orang. Okey. Dari segi syaratnya ialah ma yastaghfiru bihi al-atham. Apa yang boleh mengampunkan asam dosa kan? Dengan kita sedekah. Dengan kita bersedekah atau dengan berpuasa atau dengan seumpamanya kan? Dengan seumpamanya. Itu dari segi apa? Syarak. Itu fidyah syara'an. Yang kita nak belajar fidyah syara'an ke? Bukan. Habis kita belajar yang apa sebenarnya? Fidyah tu saum. Bukan fidyah, kafaratus saum. Sorry. Kafaratus saum. Iaitulah menutup kesalahan berpuasa. Kan? Kafarah saum. Apa dia kafaratus saum dari segi syarak? Siapa boleh baca dia punya takrif dia? Okay, ada dalam baca, boleh angkat tangan. Dalam konteks ada. Okey. Okey, silakan. Okey. Hasya ya. Yajibu ala man afsada as-sawm Ramadan ijma'. Jadi apa yang wajib ke atas man tu siapa? Orang kan? Man tu orang kan? Orang yang membatalkan puasanya dengan cara jima. Okey. Kan? Maka rosak puasa dia. Dan dia kena hukum. Sebab dia satu kesalahan yang berat kan? Maka kena hukum. Jadi seperti dalam hadis yang kita dah baca pada permulaan tadi kan? Apa hukuman dia? Siapa ingat? Ayat Quran tadi Ustaz Bukan, hadis yang panjang. Hadis yang panjang tu. Panjang tadi. Ya betul-betul hadis yang panjang tu. Hadis Siapa panjang. ingat adik-adik? Seorang sahabat tu. Murid-murid kita. Sahabat dia bertanya kan, binasa aku. Siapa nak jawab boleh angkat tangan. Apa hukuman dia tadi? Boleh? Ingat tak? Pertama bebas hamba, kedua yang kedua wajib saya nak qada. tukar. Apa lagi sekali? Fawaz. Wajib qada.
Wajib qada jelah. Betul itu dari segi ibadahnya, tapi ada denda dia, hukuman dia. Wajib qada tu betul. Saya nak teka Ustaz. Boleh tu. Saya teka. Tadi yang pertama merdekakan hamba. Betul, Yang kedua Ustazah. syahraini mutatabi'aini, 2 bulan puasa. Ya, betul, Yang betul. ketiga kita kena bagi cupak makanan asasi. Maksud macam tu Ustaz. Betul menurut mengeluarkan cupak kan? Menurut bilangan berapa yang Hari. dia kena berpuasa tadi. Berpuasa. Jadi hukumannya ialah pertama bebas hamba, tapi sekarang dah tak ada hamba. Maka tak ada kita hamba dah. maka kenalah laksanakan puasa 2 bulan berturut-turut. Qada 1, puasa 2 bulan dah 30 hari, 60 hari kan. Jadi 61 hari. Kan satu Baik. qada 2 bulan berturut 30 jadi 60 hari. Jadi ya Ustaz, Okey. Ustaz nak silakan. Tak boleh selang. Oh, tak boleh selang? Tak boleh selang. Kena 2 bulan berturut-turut? Berturut-turut. Ui. Kalau 59 hari batal. Yang ke 59 tu batal. Ulang balik. Masya-Allah. So, itulah hukuman dia. Baik, itu dia penjelasan daripada ustaz kita berkenaan dengan pengertian qada, fidyah dan juga kafarah. Jadi banyak kan kita dah belajar. Sebelum tu jom sekarang kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. Antum ma'ana fi Didik TV KPM fi slot menengah rendah. Al-yawm nata'allam 'anis syari'ah tahta al-mawdu' qada, fidyah dan kafarah. Kita belajar mengenai dengan qada, fidyah dan kafarah. Jadi ustaz, siapa yang kena laksanakan qada ni, fidyah dan kafarah? Dipersilakan. Alhamdulillah. Kita teruskan pembelajaran kita tentang siapa yang wajib mengqada puasa dia. Okey. Ada 4 jenis orang. Kalau kita tengok buku kita, buku teks ya. Pertama, siapa dia? Orang yang batal puasa dia pada bulan Ramadan. Kedua, orang yang sakit. Yang ketiga, orang musafir. Yang keempatnya, orang yang hamil ataupun orang yang menyusukan anak. Tapi itu dia punya ringkas saja. Dia ada huraian dia lagi. Orang yang batal puasa dia tu macam mana keadaan dia? Siapa boleh terangkan? Batal puasa macam mana? Ada yang silakan. Okey, bagus. Sengaja ataupun terpaksa. Bagus. Sama ada dia sengaja batalkan puasa dia, mengata gatal. Ataupun dia terpaksa membatalkan puasanya, seperti kalau dia sakit kan. Dia tak mampu untuk puasa, dia terpaksa makan juga kan. Kalau tidak, dia gastrik dia mengguling-guling kan, memudaratkan nyawa kan. Terpaksa dia berbuka. Dan kalau dia mempunyai keupayaan untuk mengqada, dia qada. Bagus. Yang keduanya, orang sakit. Adakah kita tergeliat tangan boleh berbuka puasa? Sakit juga. Boleh ke? Boleh ke adik-adik? Boleh ke murid-murid? Tak boleh. Habis tu sakit macam mana? Sakit macam mana? Okey, silakan. betul. Anis. Sakit dia serius hingga tak mampu berpuasa. Sakit yang serius. Atau bahasa Arab kita apa? Al-marad. Al-marid. Syadid. Asyadid. Iaitulah sakit yang serius kan. Sakit yang serius sehingga dia tidak mampu berpuasa. Jadi dia punya bayan atau keterangan dia tu penting. Kalau tidak, nanti orang tergeliat tangan ataupun luka ujung jari, dia tidak berpuasa kerana dia kata aku sakit. Loya buruk kan. Dia mesti ada asyadid dia tu. Bagus. Anis kan? Kemudiannya yang ketiganya, dia kata orang musafir. Saya daripada rumah ke Seri Pentas pun musafir juga. Adakah saya tak perlu berpuasa? Tidak kan? Wajiblah berpuasa. Mengapa? Kenapa tu? Dia kena 2 mahala daripada 80 km hingga ke 90 km. Ya, bagus.
Siapa tu? Hasya. Bagus Hasya. Jadi syarat musafir tu ialah as-safar at-tawil. Iaitulah musafir yang jauh. Iaitulah 2 marhalah. Ukuran pada hari ini ada mengatakan yang minimum sekali 80. Tapi kebanyakan ulama menganggarkan 90 km. Jadi untuk selamat kita ambil lebih kurang 90 km lah untuk jalan selamat kan. Okey. Itu jarak 2 marhalah. Bagus. Okey, perempuan mengandung dan perempuan yang menyusukan anak, maka dia boleh tidak berpuasa. Mengapa ya? Dia mengandung tak ada apa-apa pun. Mengapa dia boleh tidak berpuasa? Apa syarat dia tidak berpuasa, perempuan yang mengandung dan menyusukan anak? Siapa jawab ulang kat tangan? Bagus. Silakan. Kerana takut, kerana khawatir akan kandungannya. Bagus. Fatimah. Fatimah, bagus Fatimah. Saya lupa nama sebab saya tak ajar dia. Minta Fatimah ya. Bagus. Kalau dia takut, kalau dia berpuasa nanti kandungannya tu mudarat kan. Dengan syarat disahkan doktor dulu lah. Bukan kita memandai. Dia kata aku takut. Mana dia tahu kalau dia puasa kandungan dia mudarat. Ramai je orang berpuasa tapi kandungannya tidak mudarat kan. Mesti disahkan oleh doktor dulu. Okey. Ataupun dia ada penyakit. Kalau dia puasa dalam keadaan mengandung, dia akan mengalami kurang darah yang serius. Tapi syarat disah oleh doktor. Kan? Jadi apakah kunci kata orang yang mengandung ni tak boleh puasa? Apa kunci kata yang menghalalkan dia tidak berpuasa? Apa kata kunci yang menghalalkan ya Ustaz? Yang menghalalkan dia tidak berpuasa. Dia tidak berpuasa. Apa dia? Boleh? Ada siapa yang jawab? Saya teka Ustaz. Boleh Ustazah Syafiqah. Kata kunci dia khaufan tu Ustaz. Bagus. Takut. Bolehlah Ustazah, dia pandai. Khaufan, dia takut. Takut kan. Kunci kata dia takut. Kalau tidak, semua orang mengandung, semua orang menyusu anak, semua boleh tak puasa. Tapi masalahnya sekarang, adakah dia takut? Kan. Takut tu menjadi kunci kata. Tapi takut saja bukan dengan perasaan, dengan disahkan oleh doktor. Okey. Kemudian kes kedua, fidyah. Okey, fidyah apa tadi? Apa tarikh fidyah, siapa ingat? Siapa boleh sebut tarikh fidyah tadi? Kita dah belajar. Dari ilmu ke syar'an Ustaz? Boy. Mana ada kita nak belajar bahasa, kita belajar fiqh, kita bukan belajar bahasa. Apalah kamu ni? Kita belajar hukum lah. Saya Ustaz. Okey. Apa dia? Okey. Fatimah. Fidyah saum Betul. Kita tu saum. Ayat ayat kulli yawmin muddin min ghalbi qutil balad tasaddaqu bi al-fuqara wal masakin. Maksud dia apa? Maksud dia tadi? Apa dia maksud dia tadi? Maksud dia perlu memberi makan setiap 1 hari ia tidak berpuasa, 1 cukup makanan asasi dan ia sedekahkan kepada fakir miskin. Jadi orang yang wajib membayar fidyah ni adalah orang yang perlu memberi makanan kepada fakir miskin, 1 hari tak puasa, 1 cupak kan. Siapa orang tu? Siapa dia orang tu? Siapa adik? Berapa jenis orang? Berapa jenis? Fakir miskin. Okey. Fakir miskin. Jauh sekali. Okey, siapa orang yang wajib membayar fidyah? Sebab dia tidak berpuasa. Tidak berpuasa wajib dia bayar fidyah. Okey, siapa? Boleh jawab? Ada adik boleh angkat tangan? Yang nak jawab, siapa yang kena bayar fidyah? Boleh? Saya. Okey, silakan. Bagus Fatimah. Sakit yang tiada harapan untuk sembuh. Ya, bagus. Orang Tepat sekali. Tepat sekali. Bagus, tepat sekali. Jadi, macam Ustazah Syafiqah tadi, bapa dan mak dia dah tua, tidak mampu berpuasa lagi dah. Sebab dia memang tak ada harapan nak sembuh, dah tua kan. Maka digantilah puasa yang hari yang tidak berpuasa itu dengan membayar fidyah 1 hari 1 cupak. 1 cupak. Bagus. Jadi kalau dia tidak berpuasa 30 hari,
30 cupak. Bagus, tepat sekali. Kalau kebetulan Ramadan 29 hari, 29 cupak. begitulah keadaan yang mudah saja. Islam adalah agama yang mudah. Betul. Okey? Orang golongan yang kedua? Okey, golongan yang kedua, adik-adik. Yang al-ajuz alladhi la yaqdiru 'ala siyam. Itu kan Ustaz? Itu yang Betul. tua kan Ustaz? Itu yang kedua. Itu yang tua. Al-ajuz. Al-ajuz seperti yang dalam paparan kita kan. Nampak ada paparan. Al-ajuz iaitu orang tua yang tidak mampu berpuasa macam ayah Syafiqah tadi. Ustazah kan. Yang pertama tadi orang sakit, disahkan oleh doktor, disahkan oleh doktor tak mampu lagi berpuasa selama-lamanya. Tak boleh nak qada. Kalau dia boleh qada, ada harapan untuk sembuh, maka dia kena qada. Kan? Tapi kalau doktor kata ini tak ada harapan, maka dia tak payah puasa lagi. Bayar fidyah je. Begitu juga dengan al-ajuz. Ajuz ni apa dia? Orang tua. Bagus, bagus, pandai. Siapa cakap tadi? Bagus. Apakah penyakit yang tak ada ubat? Tua. Penyakit tua tak ada ubat kan? Maka dia boleh tidak berpuasa. Tak payah puasa lah orang tua. Memang tak ada harapan lah. Dah tua. Maka diganti dengan fidyah. Fidyah. Ya, ganti dengan fidyah. Berapa kadar fidyahnya tadi? 1 cupak 1 hari. 1 cupak 1 hari. Bagus. Contoh seperti Mak Ustazah Syafiqah. Gimik Ustaz, gimik. Iya, ingat lagi tak? Siapa yang masuk gimik tadi? Kita kan? Okey, itu tentang fidyah. Okey. Boleh? Boleh? Boleh adik? Okey Ustaz. Kemudian siapa yang wajib qada dan wajib fidyah? Dua dia kena. Qada dia kena, fidyah dia kena. Qada dia kena, fidyah pun dia kena. Siapa orang tu? Okey. Ni Siapa nak baca adik-adik? Boleh angkat tangan. Okey. Pertama, ada berapa golongan? Boleh? Siapa? Okey, silakan. Hasya. Ya, Hasya. Buka mic. Orang yang batalkan puasa dengan Okey, yang pertama perempuan mengandung. Tapi tadi yang kita belajar tadi tu fidyah apa yang qada tu perempuan mengandung juga. Tapi qada dan fidyah ni perempuan mengandung juga. Ni macam mana perbezaan dia ni? Kalau qada saja tadi tu perempuan mengandung. Ini qada dan fidyah. Tadi qada saja tak ada kena fidyah. Yang ni dengan fidyah sekali perempuan mengandung juga. Apa bezanya? Iaitulah perempuan mengandung khaufan ala waladiha faqat. Kan? Faham? Yang takut keselamatan anaknya. Dia okey. Tapi takut kalau dia berpuasa, anak dia akan mudarat. Tapi doktor sahkan dulu. Doktor kata, puan jangan berpuasa ya, nanti anak puan ni lemah, dia kata. Dia khawatiri nanti anak puan ni akan mudarat. Kan, anak puan ni lemah, dia kata. Puan dinasihatkan tidak berpuasa. Maka dia pun tidak berpuasa, dia perlu makan untuk memberi zat kepada anak dia. Faham kan? Kan? Sebab ibu yang mengandung dia makan bukan untuk dia seorang je makan. Dia ada anak dia pun dia kena bagi makan juga. Sebab tu kena bagi makan, dia kena makan benda yang berzat supaya anak pun boleh makan benda yang berzat. Faham? Okey. Jadi kalau dia okey, anak dia tak okey, dia boleh tak berpuasa tapi kena bayar apa? Fidyah. Qada juga, dia kena qada dan kena fidyah. Okey, yang keduanya golongan yang menyusukan anak kan. Kalau dia berpuasa nanti tak ada susu. Ni ramai yang berlaku kan. Maka dia terpaksa makan untuk membanyakkan susunya supaya anak dia boleh menyusu. Maka dia takutkan anak dia tu dia tidak berpuasa, dia kena fidyah. Sebab dia tak ada apa-apa. Sebab itulah dia kena bayar fidyah kan. Kan. Qada sebab dia tak puasa. Tapi dia kena fidyah kerana dia meninggalkan bukan kerana diri dia sendiri, kerana orang lain. Faham? Okay, boleh? Jelas. Jelas. Alhamdulillah. Bagus. Kemudiannya
qada dan kafarah. Kafarah ni berat kan? Hukuman denda kan? Okey. Satu je kesalahan dia, iaitulah man afsada saumahu bi ajima kan? Maka dia membatalkan puasa dia dengan cara jima. Pertama dah batal. Kedua dia kena hukum. Apa hukuman dia tadi? Kita dah sebut baru kali. Dua kali tadi. Apa dia? Hukuman dia apa? Boleh kat tangan. Cupak. Apa? Apa Fawaz? Bayar cupak. Cupak dia kata Ustaz. Alhamdulillah. Kurang. Bukan kurang. Salah. Salah. Berpuasa Membayar dua... fidyah ya Ustaz. Apa dia? Membayar fidyah ke Ustaz? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tapi Ustaz yang satu lagi tu Ustaz 60 cupak Ustaz. Kalau dia tak mampu untuk berpuasa, dia kena bersedekah 60 cupak. 60 cupak. 60 cupak kan Ustaz kan? Ya takut kan 2 bulan tu dah Allah 2 panjang. bulan, Allahu Akbar. Tapi Siapa? kalau dia mampu untuk berpuasa, dia tak boleh bersedekah 60 cupak tu. Maknanya kena tengok kemampuan dia lah Ustaz kan? Ya, betul. Baik. Kalau macam saya, memanglah tak mampu untuk berpuasa. Tapi tak ada, saya dah tua. Okey Ustaz. Okey. Okey. Tadi golongan yang wajib qada ada banyak tu. Siapa boleh ingat dengan cara apa tu interaktif? Dia nasyid ke? Siapa boleh ingat? Siapa boleh ingat? Yang boleh ulang semula yang perlu qada. Mereka yang perlu qada. Boleh angkat tangan? Siapa boleh interaktifkan dia kepada bentuk lagu ke? Ada nasyid ke Ustaz? Mana dah tahu. Biasa Mana tahu ada saya. Okey ke? Tu siapa? Okey, silakan. Hasya ke Fatimah tu? Fatimah. Hasya. Okey, boleh Hasya? Dia ni adalah sedap lagu dia ni. Okey. من أفسد الصوم رمضان المرء شديد السفر الطويل الهميل المردي خوفا على نفسها أو ماء ولديها. Saya cakap dah tu. Memang suara dia sedap pun. Bagus. Aisyah. Bagus. Semua orang tepuk tangan tengok. Tepuk tangan sikit. Sahabat kita. Dah malu. Bagus. Alhamdulillah. Okay? Semangat. Semangat. Bagus. Jadi, kita boleh menghafal dengan cara begitu sebab dia banyak kan. Kalau kita tak menggunakan interaktif begitu, takut nanti kita susah. Boleh. Cuma untuk memudah dan menggembirakan. Okey, begitulah. 4 keadaan orang yang meninggalkan puasa kerana sebab-sebab tertentu kan. Baik. Jadi ada yang kena qada saja, ada yang kena 2. Qada, fidyah dan satu lagi qada kafarah. Dia tak puasa, dia kena qada. Walaupun dia kena kafarah, kena qada juga. Dan fidyah pun dia kena qada juga. Tapi dia tambah satu lagi kafarah. Jadi kesimpulannya, kalau untuk dirinya maka dia kena qada, kalau untuk orang lain dia kena fidyah. Kan? Contohnya dia sakit, untuk diri dia kan, keselamatan dirinya dia kena qada. Kan? Tapi kalau untuk anak dia macam tadi perempuan mengandung, untuk orang lain maka dia kena fidyah kan. Contohnya kalau orang tu menyelamatkan orang dalam lemas kan dalam sungai. Jadi dia selamatkan orang, minum air. dia bukan untuk diri dia tapi untuk orang lain. Sekarang ni macam mana keadaan puasa dia tu? Dia kena qada ke ataupun dia kena fidyah sekali? Maksudnya dia kalau untuk orang lain dia kena fidyah kan Ustaz kan? Tapi untuk diri sendiri kena qada. Jadi Ustaz, kalau kita lihat Ustaz, untuk murid-murid kita, berapa prestasi keseluruhan mereka untuk setakat ni? Tapi saya betul sikit. Macam orang yang menyelamatkan orang lemas tadi tu, dia terminum air, dia sendiri yang minum. Bukannya jadi dia kena qada lah Ustaz? Dia qada sajalah. Bukan untuk orang lain lah fidyah, tak perlu fidyah lah. Macam mak tadi tu, mak yang mengandung tadi tu, dia tak puasa kerana anak dia nak makan. Itu beza dia tadi. Jangan kita terkeliru. Tengok. Baik. Alhamdulillah. Jangan terkeliru lagi dah. Okey. Jadi Ustaz, mungkin sekarang ni kita nak berehat seketika. Nanti kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Okey.
KPM. أنتم معنا في ديدك TV KPM في slot menengah rendah. اليوم نتعلم عن الشريعة تحت الموضوع قضاء فدية dan juga kafarah. Jadi Ustaz, untuk segmen kali ini apa yang kita nak belajar? Persilakan. Alhamdulillah. Tadi kita dah belajar tentang fidyah dan kafarah, berapa kadar yang dia kena bagi kepada fakir dan miskin. Cuma tadi kita tak sentuh satu cupak tu, kalau kita sekarang ni berapa kilo? Jadi para ulama semasa lah telah menganggar-anggarkan kadarnya, jakim terutamanya. Dia menetapkan kadar yang sesuai ialah 675 gram. Kan? Satu cupak. Ataupun satu, bahasa Arab kata mud. Satu mud, iaitulah satu cupak. Kalau asalnya ukurannya ialah mud tu satu genggam kan, tapak tangan, satu mud. Jadi kalau tamar, satu mud ni, orang Arab, tapak tangan besar, kalau ditimbang 675 gram. Jadi ukuran itulah yang dibawa kepada semua-semua, beras ke, gandum ke, jagung ke, kan. Berat itulah sebagai standard. Kan? Okey. Itu satu mud. Satu hari satu mud. Okey. Okey. Kemudiannya kalau zakat fitrah satu gantang lah. Satu gantang bersamaan dengan kali 4 lah. Satu cupak, satu gantang 4 cupak. Jadi 2.7 kilogram. Okey, itu ukuran mud dan sok kan, sok. Mud cupak dan sok gantang. Okey. Baik. Kita ada soalan aras tinggi, kebat. Untuk sesi akhir ini kita ada kebat. Okey. Soalannya, bayin hukm as-saum fi ma ya'ti. Terangkan hukum puasa yang berikut, ma yatarattab alaihi, apa yang wajib ke atas dia, kan? Hukum saum, hukum puasa dan juga apa yang wajib ke atas dia. Okey, soalannya adalah la yasum al-ajuz ramadana. Faham tak? Apa maksud tu? Fawaz. La yasum al-ajuz ramadana li ajzihi, kerana dia lemah, hatta mata. Okey, nyatakan jawapan. Okey, Fawaz sedia betul. Okey, Fawaz. La yajibu saum Ramadan alaihi. Bagus. Bagus. Wa alaihi al-fidyah. Bagus. An kulli yawmin muddan. Wah, tepat sekali. Bagus, Fawaz. Boleh bagi tepukan ni. 5 bintang. Bagus, betul. Okey. Itu bahasa Arab dia, bahasa Melayu dia. Ya. Sebab ada orang tak faham ni, kan? Apa maksud dia? Oh, pandai. Fawaz pandai cakap Arab. Bagus, Fawaz. Terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah. Okey. Maksud dia apa dia? Okey, maksud dia? Boleh? Okey, Ah, silakan. okey. Fatimah. Tak wajib ke atas dia untuk berpuasa, tapi wajib untuk dia untuk bayar fidyah setiap hari yang tak puasa dengan satu cupak. Okey, bagus. Jawapannya tidak wajib puasa, tapi dia wajib bayar fidyah. Bagus. Okey, mumtaz. Okey. Kemudiannya betul lah. Ada jawapan lah. La yajib saum Ramadan alaihi. Betul lah jawapan tadi. Kita dah hafal. Bagus. La yajib saum wa alaihi fidyah. Okey, bagus. Okey, soalan kedua. Uzkur al-hukma fi ma ya'ti. Sebut hukum. Ma bayan ma yatarattab alaihi, apa yang wajib ke atasnya, min al-qada wal kafarah. Okey. Jadi soalan dia, afsadar rajul saumahu. Dia membatalkan puasa dia. Kan? Dia makan dulu kan? Lepas tu dia jama'a zaujatahu, dia jima' isterinya. Dalam keadaan dia dah batal puasa siang Ramadan. Apa hukum dia? Oh ya, apa ikhwan? Silakan ikhwan. Haram ada 4 set. Okey, pertama haram, Ada bagus. Ada Haram. 4 set.
Okey, pertama hukum dia apa dia? Haram. Haram, bagus. Haram hukum dia. Haram dia Alaihi qada saum faqat. Okey. Baik. Okey. Alaihi qada Baik, seterusnya. Okey, wajib qada. Okey. Boleh buka mic? Okey. Okey. Jadi jawapannya ialah pertama haram. Haram dia membuka puasa dengan sengaja haram . Keduanya dia wajib qada. Ketiganya dia wajib bayar kafarah. Kan? Bagi 2 bulan berturut-turutlah. Pertama haram. Kedua dia wajib qada. Ketiganya dia wajib kafarah. Kan? Okey. Sah? Faham Tom? Ada tambahan? Okey, semua angguk. Alhamdulillah. Okey, bagus. Alhamdulillah. Okey Ustaz, mungkin Ustaz boleh berikan rumusan untuk topik kita pada hari ini. Boleh Ustaz? Okey ya. Okey. Jadi itulah kita alhamdulillah telah belajar tentang kafarah, fidyah dan qada. Qada, fidyah dan kafarah. Okey. Jadi bukan berarti kita tidak boleh puasa, tidak mahu puasa, kita tak nak puasa. Tapi boleh ke tak boleh ke, kita kena usahakan berpuasa. Dah betul-betul tak boleh, dah disahkan oleh doktor, memang kita kalau puasa mudarat pada diri kita ataupun ada kelonggaran untuk orang lain pun, contoh anak je lah, anak sajalah, orang lain tak boleh, anak saja. Maka kita dibolehkan tidak berpuasa. Tapi asasnya puasa tu mesti buat. Selagi boleh, buat. Kalau dia sakit hari ni, akan datang dia sihat, dia mesti buat. Itu yang paling penting. Buat tu memang qada. Tapi kalau macam tadi tu, untuk keselamatan orang lain, anak, keselamatan anak, dia kena tambah satu kafarah. Tapi kalau dia buat kerja yang bukan-bukannya dilarang, itu berat dah hukumannya tu. Maknanya kat situ pentinglah Ustaz untuk kita melaksanakan perintah Allah, yakni puasa. Jadi Ustaz, bagaimana dengan prestasi keseluruhan murid-murid kita pada hari ini Ustaz? Nak segi bintang ke? Boleh Ustaz bagi bintang ke, markah ke? Dari segi kesungguhan, alhamdulillah tahniahlah. Pelajar ni dia sebenarnya bukan tak pandai, dia orang cakap bahasa Arab okey dia. Tapi dia gabrah orang kata. Berat kata gabrah kan. Jadi Ustaz secara keseluruhan Ustaz. Jadi kita bagi chance lah. Kalau per 10 tu kita bagi semangat sikit 8/10 lah, walaupun dia banyak tak dapat jawab. Tapi itu semangat kita bagi makan tinggi ya. Baik Ustaz. Jadi Ustaz, tanya kepada semua adik-adik. Jadi Ustaz, kalau contoh murid-murid kita ni dekat rumah, dekat sekolah nak cari sumber rujukan, mana mereka boleh dapatkan Ustaz? Boleh dapatkan di di laman web Sumberku ke Ustaz? Di Sumberku. Saya terlupa minta maaf. Di Sumberku. Boleh rujuk di sana. Okey Ustaz. Syukran kathiran Ustaz. Terima kasih banyak-banyak Ustaz atas perkongsian ilmu pada hari ini. Terima kasih juga kepada semua murid-murid di Google Meet dan juga di seluruh Malaysia. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.